Assalamualaikum. Start. Assalamualaikum. Dengar tak suara Ustaz? Ha? Dengar tak suara Ustaz? Dengar clear? Dengar. Dengar. Okey. Sekejap Dah makan? Dah. Dah Ustaz. Makan apa tadi? Roti jala. Ui, roti jala tu. Kita nak bagi tahu. Bagi tahu lah. Kuih tiaw. Ui, kuih tiaw, pecah kuih tiaw. Tak lah, kuih tiaw goreng. Kuih tiaw goreng. Apa? Hana, ada Hana. Hana sihat? Sihat. Kat mana tu? Bilik. Bilik. Awak ada bilik sendiri Ke awak share dengan adik awak? Tak. Okay. Ni Zara Alia sihat? Tak dengar. Ni Zara ada tak tu? Ada. Amna ada tak Amna? Ada. Amna sihat? Sihat. Dah makan? Belum. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Eish, mana yang lain ni? Tadi kelas apa tadi? Amirul? DM. Ha? DM. DM, Ustaz Amirul. Ha. Ustaz Amirul ajar tadi belajar tajuk apa tadi? Dahulu dengan belajar menulis. Dahulu Apa? dengan sekarang. Apa? Tajuk dia Sekarang. dahulu dan sekarang. Tu belajar pasal apa tu dahulu dan sekarang tu belajar tajuk pasal apa? Belajar. Tajuk Maklumat. Kelab Alumni Unit 8. Dengan peta pemikiran. Oh, faham. Pemikiran. Buat karangan tak? Tak. Of course. Tak lah. Buat peta pemikiran. Awak dah tahu belum pasal PSRA? Dah. Tahu. Dah lama tahu. Teacher Hajar dah beritahu dah. Dah lama tahu. Hari Sabtu. Apa pasal PSRA kenapa? Cancel. Tak ada. Betul? Tak ada kan. Lepas tu apa akan jadi kalau tak ada? Tak adalah kena ada exam PSRA. Ha? Tapi Macam mana? still ada tapi still ada ujian tilawah hafazan kan. Tapi tak adalah ujian tulis. Ujian tu je. Tapi anak-anak baru Ustaz belajar, still kena belajar. Jangan berlawan ingat bila PSRA tak ada ni, awak belajar pun tak apalah, tak ada. Tak naklah macam tu. Belajar bukan sebab exam, betul tak Amirul? Tak. Allah. Belajar bukan sebab exam, awak belajar sebab exam. Tiba-tiba awak tak ada exam, awak akan rasa kenapa nak kena belajar? Bukan macam tu. Awak ada banyak lagi ujian ke depan ni. Ujian kehidupan, ujian dengan kawan awak, ujian dengan mak ayah awak, ujian dengan diri sendiri, macam-macam lah. Okey? Ni dah lama ni, takkan yang ni je masuk, ni nak kena ni. Hana Sofia, mana kawan baik awak? Panggil tu, Sarah, Alvina semua. Tadi bahasa Melayu berapa orang masuk? Tak ramai sangat lah. Saya tahu 11. 11 orang je? 11 orang. Tapi Aizat pun ada. Masa Tadi, 11 PM. Okay.
Okey, tak apa. Okey. Baru nama orang. Mana lagi orang? Ustaz boleh tengok ni siapa yang tak datang tadi. Akil tak ada. Saad ada tadi Ada. Saad ada, Tadi. Ziyad ada, Amirul ada, semua ada. Okay, tak apa. Okay, we start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Walaupun awak baru je habis kelas tadi, tapi Ustaz doakan. Awak dah tengok jadual belum? Dah bangun pukul 8 pagi. Ya, bagus. Saya bangun 7.45. Bangun solat subuh. Saya baik, baru nak tanya. Okey, anak-anak murid Ustaz, bila kita tengok, bila panggil semua masuk. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Ustaz tengok jadual baru awak, Ustaz rasa awak sangat-sangat perlukan masa rehat yang cukup. Apa maksudnya? Awak kalau awak perasan awak punya waktu rehat awak tak banyak. Awak punya waktu rehat awak tak lama. Sama ada 20 ke 15 minit sahaja. Kalau awak tengok betul-betul, sama ada 20 ke 15 minit sahaja. 20 minit. So, dalam masa tu katakan Rania. Wah, Rania ada gaming chair baru perasan. Okey, ingat dalam waktu tu, katakan dalam waktu tu awak habis je kelas, jangan tu nak tengok Facebook ke, nak tengok YouTube ke, terus pergi rehat. Faham? Habis je kelas, terus awak pergi rehat. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Sebab awak perlukan rehat yang sangat cukup. Awak 20 minit je terus kelas. 20 minit je terus kelas. Katakanlah kalau sementara awak nak tunggu kelas yang seterusnya, tiba-tiba awak tengok YouTube, awak pergi tengok TV, awak pergi tengok, itu lama-lama mata awak memang akan sakit. Sebagai contoh, kalau tiba-tiba awak tengah kelas kan, awak rasa macam terlalu lama depan skrin, awak pun kata, Ustaz saya nak pergi tandas. Okey, boleh, terus pergi tandas. Ustaz saya nak pergi minum air kejap. Boleh Ustaz, tak ada masalah. Tapi asalkan awak kena maklumkan. Katakan Ustaz saya tak ada masuk kelas, maklumkan kepada Ustaz. Contoh macam ni, tiba-tiba tak masuk. Ustaz pun tak tahu kenapa tak masuk. Pastikan kalau Ustaz tak larat, Ustaz dah masuk, Ustaz saya nak rehat kejap. Okay, Ustaz bagi awak rehat. Tiba-tiba rehat pun tengok game. Itu tak boleh tu. Azad bantu Niza, cari Niza tu. Okay. Niza kat call Tak, dia tak call. Dia entah main apa. Pun tak masuk. Scammer. Saad. Ya. Sihat? Sehat. Alhamdulillah sihat. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita akan teruskan pelajaran kita pada semester yang kedua. Anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Untuk semester yang kedua ni, Ustaz nak Ustaz bagi awak dua pilihan saja. Untuk semester yang kedua ni awak hanya ada dua pilihan saja.
Yang pertama sama ada awak belajar ataupun awak tak belajar. Ustaz tak bagi awak yang pilihan yang seterusnya. Belajar main-main tak ada dalam pilihan awak. Sama ada awak nak belajar ataupun awak tak belajar sahaja. Dengar betul-betul. Ustaz ceritakan feedback daripada awak punya interaction day. Dengar betul-betul. Untuk interaction day awak dengan awak punya parent, ada beberapa parent yang dia meluahkan rasa gembira dan ada beberapa parent yang dia meluahkan rasa sedih. Contoh, Ustaz tak boleh bagi tahu nama. Ada parent yang dia rasa seronok, ada parent yang dia tengok saja result anak dia akan rasa sedih. Sampai ada satu parent tu Ustaz tak boleh bagi tahu siapa. Dia tengok je result awak punya kawan, terus dia kata, lepas ni tak ada main game dah. Dan Ustaz boleh tengok dengan riak muka wajah mak dengan ayah awak. Sama ada mak dengan ayah awak ni, dia rasa gembira ataupun dia rasa sedih bila tengok result awak. Anak-anak murid Ustaz dengar betul-betul. Ustaz memang tak ajar awak untuk examination. Ustaz tak ajar awak untuk awak periksa. Tapi dalam kes interaction day, mak ayah awak akan tengok sejauh mana penguasaan awak terhadap sesuatu subjek. Sebagai contoh matematik, maths awak, mak ayah awak tengok, ni kenapa makan rendah? Awak tak faham ke? Awak tak tahu ke? Awak terlupa ke? Awak tak ingat ke? Nampak? So mak ayah awak pun rasa confused. Rendahnya markah. Okay. So sebab itu exam ataupun assessment bukanlah awak punya penentu, tetapi dia akan menilai sejauh mana kefahaman awak. Ustaz, saya faham tapi saya tak boleh tulis. Dengar, awak dah tak ada banyak masa dah. Semua mute sekejap. Okay, awak dah tak ada banyak masa dah. Okay, open kamera. Saat open kamera. Ustaz nak tengok apa yang awak tengah buat sekarang. Okay, darjah 6 Ustaz tak akan main-main dah. Sebab ini dah second semester dah. Untuk yang semester kedua ni, Ustaz dah tak nak dah ada alasan, Ustaz saya tak boleh baca jawi. Awak dah ada masa 6 bulan dah. Dah habis dah 6 bulan. So second semester ni kita nak sama-sama awak kena polish awak punya jawi. Tak ada alasan. Ustaz tak nak nanti bila sampai ke hujung tahun, sampai dah hujung tahun kita dah nak habis, awak pun dah nak masuk sekolah menengah, masih lagi dalam kalangan awak tidak boleh membaca jawi. Ustaz saya tak boleh baca jawi. Itu bukan kesalahan sesiapa, itu kesalahan diri awak sendiri. Ustaz tekankan kenapa? Awak hanya ada masa 6 bulan saja dengan Ustaz. Dan Ustaz kena pastikan awak semua sekurang-kurangnya pertama boleh menguasai jawi. Once awak dah menguasai jawi, barulah awak boleh faham apa yang awak nak baca. Faham? Ini dalam kelas, bila Ustaz terang, awak buka tab lain. Ustaz tak boleh nampak. Ustaz tak boleh tahu. Mungkin awak buat side to side windows. Sebelah ni kelas, sebelah ni awak tengok cerita. Itu awak punya tanggungjawab awak. Itu awak punya urusan awak dengan Allah. Ustaz tak boleh halang benda tu. Ustaz boleh tegur saja. Tapi apa yang Ustaz nak tekankan, awak hanya ada second semester. Dengar sini, bila awak dah masuk sekolah menengah, awak tak akan jumpa cikgu yang mana bila awak masuk sekolah menengah, cikgu tak akan pergi awak seorang-seorang tanya. Sekolah menengah awak kena bawa diri awak masing-masing. Awak dah matang, cikgu dah banyak lepaskan awak. Bila masuk sekolah rendah, cikgu masih lagi boleh pergi one-one, tanya sikit-sikit, slow-slow. Bila sekolah menengah, cikgu-cikgu sekolah menengah dah expect awak semua dah besar dan boleh bawa diri. Cikgu-cikgu lebih banyak bagi awak ruang. Kalau awak tak bina foundation yang baik, kalau awak tak boleh uruskan diri awak dengan baik waktu sekolah rendah, awak akan menghadapi masa yang sukar di sekolah menengah. Okey, Saad faham? Second semester ni Ustaz dah tak nak. Saad faham? Okey, second semester ni Ustaz dah tak nak banyak main-main dah. Okey, walaupun Ustaz kita dalam Zoom, kita tak ada banyak pilihan. Dalam Zoom ni adalah masa untuk awak belajar. Ustaz, saya tak bolehlah belajar dengan Zoom. Saya rasa penat lah. Awak tak ada pilihan. Sama ada dengan Zoom, nak tunggu sekolah buka pun tak tahu waktu bila. Katanya mungkin bulan 7. Allahuakbar. Okay. So, mana yang ada awak belajar je betul-betul. Okey, faham? Okey, seterusnya.
kepada anak, okey Ustaz cerita sikit lagi. Ustaz tak nak masuk lagi belajar selagi mana Ustaz tak sampaikan amanat mak dengan ayah awak. Ada parent yang bagi tahu dekat Ustaz, awak belajar. Okey, tadi ada pagi tadi ada seorang parent. Ustaz baca Ustaz baca message dia. Message parent supaya awak tahu. Mana dia? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Minta tolong cakap dekat, sebut nama dia. Ada dekat sini. Ustaz, minta tolong cakap dekat, walaupun PUPSRA tak ada, dia sebut nama, kena belajar juga semua subjek sebab Ustaz akan nilai semua keputusan untuk result ketingkatan 1 nanti. Kalau tak, nanti dia ingat tak payah belajar dah. Ini parent sendiri yang WhatsApp Ustaz. Kata, mak ayah awak kata, disebabkan PSRA, disebabkan UPSR tak ada apa semua, awak belajar main-main. Tak nak macam tu. So, kepada orang yang lemah matematik, Ustaz ada sebut, Ustaz tak nak sebut siapa. Siapa yang lemah matematik, fokus kepada matematik. Siapa yang rasa dia lemah kepada subjek lain, fokus betul-betul. Okey, waktu cikgu belajar, dengar betul-betul. Tak faham, terus tanya. Kenapa Ustaz sangat risau kalau awak tak gunakan second semester dengan baik? Awal tahun lepas Ustaz dah pesan kepada awak. Siapa ingat dulu awal tahun lepas Ustaz dah kata dah, kejap je setahun masa akan berlalu. Tiba-tiba tahun ni dah 6 bulan dah. Dah 6 bulan dah, awak tak banyak masa terus awak naik tingkatan 1. Kalaulah awak punya pengetahuan awak tak mencapai satu standard yang baik, awak masuk sekolah menengah, awak akan rasa lagi susah. Kalau katakan awak tak nampak, contoh rukun iman, rukun Islam pun tak ingat lagi, masuk sekolah menengah habislah awak. Sekolah menengah pun ada, dia ajar pendidikan Islam, ada syariah, semua dalam tulisan Jawi. Unless lah awak pergi sekolah international, macam Hana Sofia katakan dia nak pergi sekolah international, katakan dia belajar dalam English, itu Ustaz tak boleh nak kata apa. Tapi kalau dalam setengah kawan awak yang nak masuk sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah kebangsaan, awak akan belajar dalam tulisan Jawi. Kalau awak tak polish tulisan Jawi awak baik-baik, awak akan menghadapi masalah yang sangat besar ketika sekolah menengah. Faham? Okey, itu saja. Itu saja Ustaz nak sampaikan daripada interaction day. Okey, terus kita akan belajar. Okey, ingat bila kita start belajar, pastikan buku kena ada, pensel kena ada supaya awak tulis. Okey, faham? Tengok baru nak cari pensel, ya Tuhan. Saat pensel dah ada belum? Ada dah. Okey, bagus. Niza ada tak tu Niza? Niza? Ada. Niza having trouble with Iskandar. Okey. Okey. Now, sebelum tu Ustaz nak tanya. Tadi Ustaz Amirul dah terangkan hadis berkaitan dengan apa? Rania Kristina. Tengok apa lagi? Tadi Ustaz Amirul terang berkaitan dengan hadis apa? Ke Ustaz Amirul tak terang hadis? Terang. Terang, ya. Sarah Alvina. Tadi Ustaz Amirul terang hadis apa? Bila Ustaz panggil, unmute terus. Kenapa? Kenapa pula? Apa? Ustaz Amirul terang hadis apa tadi? Keeping tongue and chin from. Ustaz tak suruh awak hafal, Ustaz suruh awak terangkan. Apa dah? Saat apa tadi? Ustaz Amirul terangkan hadis apa? Baru je tadi belajar. Tengok. Baru je tadi belajar. Ya Rahman, ya Karim. Pensel mana pensel? Ada pensel tulis. Okey. Ya, bagus Sarah Alvina. Sarah Alvina pula, Nik Zara Alia. Okey, ada pensel tulis. Ustaz nak terangkan ni, Ustaz terangkan sekali lagi. Tak apa, jangan risau. Itu tugas seorang guru untuk sentiasa ingatkan awak. Ini hadis dia. Keeping tongue and hand from offense. Ini bahasa Inggeris. Ustaz tak nak baca ayat tu. Ustaz nak awak ingat apa hadis ni cuba sampaikan.
Abi Musa al-Ash'ari. Siapa Abi Musa al-Ash'ari ni? Abu Musa al-Ash'ari ni adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sahabat Nabi. So bila Ustaz yang nama-nama sebelum ni memang sahabat Nabi je yang dengar. Ingat kita dah belajar tajuk sahabat. Apa maksud sahabat? Dia pernah jumpa Nabi. Dia hidup satu zaman dengan Nabi. Mati dalam Islam. Pandai, bagus. Dan dia mati dalam keadaan Islam. So Abu Musa al-Ash'ari ni, dia adalah sahabat Nabi. Dia satu hari, Abu Musa al-Ash'ari ni, dia tanya kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, su'ila ayyul muslimin afdal. Dia kata kepada Rasulullah, dalam banyak-banyak orang Islam, siapa yang paling baik? Dengar betul-betul. Abu Musa al-Ash'ari, ada pensel, tulis. Abu Musa al-Ash'ari tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dalam banyak-banyak orang Islam mana yang paling baik sekali? Itu Rasulullah kata. Orang Islam mana yang paling baik sekali? Rasulullah kata apa? Orang yang dia avoid harming Muslim. Dia tak nak, dia halang, dia tak buat, dia tak sakitkan orang lain dengan lidah dan tangan dia. Dengar betul-betul. Nabi Muhammad, Abu Musa al-Ash'ari tanya Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik sekali? Siapa dia orang yang paling baik sekali? Nabi Muhammad kata orang yang paling baik, orang Islam yang paling baik adalah orang Islam yang dia tak sakitkan orang Islam yang lain dengan tangan dan mulut dia, lidah dia. Awak jangan ingat Ustaz, Nabi Muhammad kata tang, lidah. So saya boleh gigit dia ke? Jangan cakap macam tu. Saat kata Ustaz, saya tak buat saifan pun, saya gigit je. Maksudnya tang tu mulut lah. Mulut. Apa saja yang berkaitan dengan mulut. Ingat, Nabi Muhammad kata siapa yang dia tak sakitkan hati kawan-kawan dia, dia tak cederakan, dia tak harm kawan-kawan dia dengan lidah dan tangan. Soalan Ustaz kepada awak, macam mana kita nak sakitkan orang dengan lidah kita? Sebagai contoh, siapa boleh bagi contoh? Macam mana kita tak nak, Ustaz tak nak baca chat. Ustaz tak nak baca chat. Ustaz tak nak baca chat. Okay, unmute your microphone. Ustaz tak nak baca chat. Okay. Bukan benda Macam mana? Bad word. Betul. Kita kata bad word kepada orang. Lagi, apa lagi contoh yang kita nak avoid harming ni? Macam mana kita nak sakitkan orang dengan lidah kita? Yang pertama kita sebut bad word dia. Lembu lah kau ni, contoh. Kambing, busuk, contoh kita kata dekat dia. Lagi apa lagi contoh-contoh dia yang membuatkan kita sakitkan orang dengan lidah dia? Dengan lidah macam mana? Bad word. Dah sebut dah tadi. Nik Zara Alia. Okey, cakap benda tak baik. Okey, Hana Sofia, macam mana kita nak sakitkan kawan kita dengan lidah? Ejek. Okey, bagus, cakap benda yang tak baik lagi. Hana Sofia, macam mana lagi kita nak sakitkan kawan kita dengan lidah? Awak semua nampak cakap benda tak baik, ejek. Ada banyak lagi kita boleh sakitkan hati kawan kita. Ya, Amna. Angkat tangan, silakan Amna. Macam mana kita nak sakitkan kawan kita dengan lidah? Mengumpat. Pandai. Bagus, kita mengumpat dia. Katakan, awak tak suka dekat Hana Sofia dengan Rania. Awak mengumpat dekat dia. Rania dengan Hana Sofia tu, dia orang datang sekolah je, mesti ni dia. Tak boleh. Mengumpat. Tak boleh. Bagus, mengumpat. Yang kedua, Nik Zara Alia jawab betul. Kita tipu kawan kita. Tak boleh. Nampak? Kita tipu dia. Tipu pun adalah antara benda yang mana akan menyakitkan kawan kita. Pertama, kita ejek dia. Kedua, kita mengumpat pasal dia.
Yang ketiga, kita tipu dia. Ada satu lagi, ada dua lagi yang mungkin awak tak perasan. Macam mana kita nak sakitkan kawan kita dengan lidah kita? Tanya? Azad, macam mana kita nak sakitkan orang dengan ni? Ya, Azad macam mana? Okay, good. Next Zara Alia. Kita fitnah. Good. Ini bagus. Kita fitnah dia. Awak fitnah Azad. Azad, ya, kita tuduh dia. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Menipu, memfitnah ni lebih teruk daripada membunuh. Nampak? Allah sebut dalam Al-Quran, kita fitnah kawan kita lebih teruk daripada kita bunuh orang. Awak fitnah Azad curi barang awak. Padahal Azad tak curi pun. Awak fitnah dia Azad. Maksudnya awak dah menyakitkan dia. Ada satu lagi yang ini awak tak perasan. Okey, bagus. Kita boleh sakitkan hati kawan kita dengan lidah. Yang pertamanya dengan mengumpat, menipu, memfitnah, mengejek. Satu lagi yang awak mungkin tak ingat. Awak awak marah dia ke? Okey, ada satu lagi. Berlakon. Okey, berlakon ke? Okey. Ada satu lagi yang itu awak sombong depan dia. Awak sombong depan dia. Amirul Azhar kata. Contoh Amirul Azhar kata dekat Sa'ad. Alah Sa'ad, itu pun tak tahu. Ini saya tahu daripada dulu lagi. Sa'ad sedih. Nampak? Awak menyakitkan dia dengan awak sombong. Hana Sofia, katakan Hana Sofia sembang dengan Ziyad. Alah Ziyad, dah lah tak pandai, datang sekolah lambat, baju selekeh, katakan. Tengok macam saya ni ajaib. Once awak dah sombong, awak dah riak, awak takabur depan orang lain, itu awak dah menyakitkan. Ya Azad? Apa yang nak cakap? Saya ada ingat satu lagi ni, tapi dah macam tak ingat. Okey. Tak apa. Nanti kalau ingat awak beritahu Ustaz. Okey, dengar betul-betul. Tak boleh. Okey, yang seterusnya dengan lidah kita dah settle. Ustaz terangkan panjang ni. Tak ingat lagi, tak tahulah. Yang seterusnya kita sakitkan orang dengan tangan. Kita sakitkan orang dengan tangan. Siapa boleh bagi contoh? Saya. Ya, Sa'ad. Ambil contoh dari Ustaz Amirul boleh Ustaz? Boleh? Macam contohnya Azad kan badan dia besar kan Ustaz? Ya. Kan badan saya ke badan Niza ke kecil kan, dia terus tampar, pukul, sepak. Macam tu lah. Betul? Betul? Awak tampar dia, awak pukul dia. Dengar sini baik-baik anak murid Ustaz. Kebanyakannya macam mana? Macam pukul orang yang lemah. Bagus, pukul orang yang lemah. Bagus. Awak pukul orang yang lemah, awak tampar, awak bully dia. Okey, tapi Ustaz nak cerita kepada awak ada lagi satu kaedah awak boleh sakitkan hati orang tanpa awak sentuh dia, tapi menggunakan tangan. Macam mana Ustaz? Bagus Hana Sofia. Ada Sofia cakap apa? Tunjuk jari tengah. Bagus. Bagus nak kata tunjuk. Awak tunjuk jari tengah, maksudnya awak tunjuk benda yang tak baik. Bagus. Mencuri. Bagus. Orang mencuri dia menyakitkan hati kawan dia. Bagus. Nampak? Awak dah nampak? Maksudnya awak sakitkan hati orang guna tangan, tapi tak sentuh dia pun. Pertama awak tunjuk jari tengah, awak mencuri barang dia, tapi ada satu lagi yang awak tak perasan.
ada orang disebabkan yang last yang Ustaz akan tegur ni, orang tu tak sakitkan dia pun. Orang tu tak pukul dia pun. Tapi last kali orang tu bunuh diri. Disebabkan dia sakit sangat. Mental breakdown. Macam mana? Mental breakdown. Betul. Macam mana kita nak buat bagi orang mental breakdown? Sedih. Tak boleh tak elok. Bukan. Buat Bagi dia stres. buat dia punya Ada mental cakap dia tak gunalah macam tu. Okay, siapa mental breakdown lah kata. kepada peminat-peminat Korea, kepada peminat-peminat K-pop, dengar sini betul-betul. Awak tahu tak ada satu orang artis Korea yang mati bunuh diri? Kalau awak pernah baca, ada satu artis Korea ni dia bunuh diri disebabkan mental abuse. Mental abuse ni macam mana? Awak pernah dengar tak perkataan cyberbully? Pernah dengar tak perkataan cyberbully? Nah. Cyberbully ni adalah Guna internet kan? ya, cyber. Dia bully guna internet kan? Betul. Katakan sebagai contoh Hatim. Hatim adalah penyanyi Malaysia. Dia ni Hatim penyanyi Malaysia. Tapi awak tak pukul dia pun. Awak komen dekat lagu dia, awak masuk dekat live dia, awak pergi dekat muzik video dia. Awak tulis dekat Facebook, Hatim dah lah nyanyi tak sedap, rambut botak, kepala petak, tulis kat dia. Kepala petak, telinga gajah. Awak tak sakitkan dia, tapi awak tulis dia. So awak cakap macam-macam yang bukan. Saya ingat Ustaz ada seorang artis Korea tu dia mati bunuh diri disebabkan depression. Disebabkan depression ni macam mana? Orang kutuk dia guna cyberbully. Nampak? Itu adalah cara Nabi Muhammad dah pesan dah. Kita tak boleh sakitkan orang dengan tangan kita. Ustaz saya tak pukul dia pun, tapi awak tulis macam-macam. Sarah Alvina busuk, katakan. Contoh, saat tak mandi pagi, Hana Sofia kepala gajah. Contoh, dia tulis macam-macam untuk menyakitkan hati orang. Ingat, sampai orang bunuh diri. Bunuh diri disebabkan tak buat apa pun, tapi awak tulis macam-macam. Macam juga dalam WhatsApp. Hana Sofia Nurin WhatsApp dengan Niza. Alah Niza itu pun tak tahu saya. Okay, sebagai contoh. yang lagi. Ustaz. Ya? Ustaz cakap Ustaz. Ustaz lagi tadi. Oh, Ustaz lagi. Sekarang okey ke? Sekarang dah okey ke? Halo? Sekarang dah okey ke lagi? Still lagi. Still lagi. Hello? Stop lagi and stop. Ya. Video lagi. Ustaz nak responding ke? Tak suruh Ustaz? Boleh ni. Ui, lagging betul ni. Ah, Ada lagging ni. I can hear The loud and video clear. still lagging. Hello? Internet Ustaz tak lihat. Awak boleh check tak? Ustaz nak tengok awak. Hello. Hello. Hello? Ya. Hello. Awak dengar tak suara Ustaz? Dengar tak? Boleh. Dengar tak suara Ustaz? Dengar. Dengar. Hello? Dengar tak suara Ustaz? Hello? Dia lepas tu tak dengar sangat. Dengar. Okay. Dengar kita tak sekarang? Dengar. Tak, Ustaz nak dengar suara awak. Ustaz tak dengar suara awak. Cuba awak unmute. Hello. Dengarlah. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Hello. Ustaz tak dengarlah suara awak. kenapa pula tak boleh? Sarah. Tak dengar ni. Ya Ustaz. Ustaz tak dengar. Cabut. Earphone. Kejap. Sekolah kan English. Hello? Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Kita tak dengar suara awak. Ada masalah ni. Salam. Apa? Hello? Ustaz pakai earphone tu. Tak dengar juga. Saya pakai laptop lah. Okey, awak dengar suara Ustaz. Awak dengar suara Ustaz tapi Ustaz tak dengar suara awak. Okey, macam mana Ustaz nak buat ni? Kejap eh. Macam mana Ustaz tak dengar suara awak? Kejap. Biar pandai cakap lah dekat chat. Ni. Saya cakap saya nak Hello? beritahu tu. Ya. Ustaz. Ustaz tak dengar. Hello Ustaz, saya tak dengar langsung suara Ustaz. Cuba awak cakap. Dengar tak? Ya. Hello. Assalamualaikum. Okey, saya dah dengar. Okey. Tapi suara Ustaz macam ada cakap. Okey je. Sekejap. Ustaz. Okey dah eh. Okey. Sorry. Ustaz. Hello? Hello. Ustaz. Tak boleh tak dengar suara saya? Ustaz tak dengar kot. Terus ke? Tak. Aduh. Tak dengar. Saya dengar Tanya suara Sabri. Ustaz. Kejap. Ustaz dengar ke kita cakap ni? Tak faham lah. Hello? Ustaz tak dengar. Hello. Saya yang ni. Aduh, tak dengar. Tekan Ustaz. Okey. Kalau Ustaz leave pasal John balik okey ke audio balik? Tadi Ustaz lagging. Sekarang saya yang lagging. Alah dia awak tak lagging. Awak Ustaz yang lagging. Hello? Tadi saya yang lagging. Hello. Tak dengar okey, sangat. Okey dah, Ustaz ada dengar. Ustaz dengar suara awak dah. Okey. Ustaz. Okey. Technical difficulties. Saya nak cakap Okey, silakan Ustaz. kalau yang Ustaz cakap apa ejek yang guna Siapa yang marah Ustaz tu? Ya Ustaz? kalau kita kutuk dia, contoh macam hati tak nak lah Amirul. Contoh Amirul kutuk saya, itu pun dikira sebagai ni kan. Betul. Ibaratnya macam ni. Ibaratnya kita tak boleh sakitkan orang. Ibaratnya macam tu. Kita tak boleh sakitkan orang tanpa sebab. Bahasa Melayu tanpa sebab. Katakan doktor. Ustaz hari tu Ustaz pergi ambil vaksin. Sakit tak? Sakit. Ustaz doktor mana boleh sakitkan saya? Bukan macam tu. Pastikan ada sebab lah. Awak nak operate. Salah ke doktor? Awak nak operation, awak sakit, awak nak operation. Apa ni doktor belah-belah perut orang? Sakit, Nabi kata haram. Janganlah macam tu. Dah nama pun Mana sakit. Doktor nak masuk neraka Saya Bukan macam tu. Faham Saya cakap tadi, lepas tu saya Call polis terus je. saya nampak semua. Call polis tu. Call polis. Hello Awak polis. mencuri. Saya Awak yang- mencuri ataupun awak bunuh orang. Polis nak tembak awak. Polis nak tahu apa polis tembak ni, mana boleh sakitkan orang. Tak mana macam tu. Ada sebab dia. Okey Nanti call polis dekat polis pula. Lagi pelik. Ya, so Call polis. key dia adalah kita tak boleh sakitkan hati, kita tak boleh sakitkan orang sama ada dengan lidah ataupun dengan tangan. Tapi yang nak beritahu Ustaz tak nak awak nampak sakit ni semata-mata luka. Ustaz nak awak sekarang ni sakit ada macam-macam. Sakit mental, sakit sakit dalam badan, sakit Fizikal.
fizikal dan sakit mental. Sekarang ni banyak orang sakit mental. Baru ni awak tak tengok budak darjah 3 ke darjah 2 yang bunuh diri dalam rumah dia tu. Kan Ustaz ada pesan cerita kat awak yang dia gantung diri dia. Dia gantung diri dia, budak darjah 3 ke 3 tahun saya tak ingat. Gantung diri dia. Ustaz, oi. Jangan buat main. Tahun ni tu Ustaz? Tahun ni. Sekolah apa tu Ustaz? Ustaz pun ya Allah. Sekolah apa tu Ustaz? Tak tahu sekolah apa. Yang penting bukan nama Rashid, itu je. Sebab saya nak pastikan saya tak pergi sekolah. Okey, dah. Okey anak-anak murid Ustaz, kita akan teruskan pelajaran kita dengan tauhid. Tapi sebelum tu anak-anak murid Ustaz, Ustaz nak pasang balik, kita nak tengok sama ada awak ingat ataupun tidak. Okey, kita dah belajar tauhid. Okey anak-anak murid Ustaz, tauhid tajuk pertama yang kita dah belajar tajuk apa? Sam'iyat. Sam'iyat, perkara sam'iyat. Bagus. Sam'iyat. Yang kedua? Perkara Apa tu? Mujizat. mujizat. Yang ketiga? Irhas, karamah, mauna, istidraj, ihana dan sihir. Irhas. Dah semua tu. Okey, bagus. Kemudian fiqh kita dah belajar tajuk apa? Pertama? Solat. Solat apa? Haji dan umrah. Apa tu? Haji dan umrah. Sembelihan. Lagi? Haji umrah. Haji dan umrah. Lagi? Korban. Yey, korban. Itulah dalam itulah. Akikah. Semua tu dalam sembelihan lah. Kurban, akikah semua tu. Okey, dalam sirah dah belajar apa? Negara Islam. Masih lagi ingat negara Islam. Lagi? Sahabat. Sahabat. Lagi? Sahabat. Khalifah. Khalifah. Lagi? Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin. Bagus. Masih lagi ingat? Seterusnya, akhlak dah belajar apa? Adab menziarahi jenazah. Lagi? Jenazah. Tidak menziarahi kubur. Lagi? Dari kubur. Itu je. Ada menziarahi kawan tak ada. Okey, ada ini yang lagi kita lah. dah belajar. Apa? Ada lagi lah akhlak sifat mahmudah. Sifat Tawakal. mahmudah apa yang kita dah belajar? Sifat mahmudah. Tawakal. Tawakal. Okey, anak-anak murid Ustaz dengar sini. Ini adalah tajuk yang kita dah belajar, yang mana Ustaz dah takkan ulang dah, kita akan teruskan. So hari ini kita akan teruskan kepada tauhid. Tauhid, tengok buku. Okey, Ustaz akan pastikan tahun ini semua boleh baca weh. Okey, terus buka. Jauh dah tengok belajar. Ini apa ni? Okey, ini apa ni? Mukjizat. Mukjizat dah belajar. Ustaz tak nak ulang dah. Banyak dah mukjizat ni. Okey. Okey, kita teruskan dengan tajuk irhas, karomah, makna apa semua tu. Okey, Ustaz nak tanya seorang-seorang supaya nak tengok awak masih lagi ingat ataupun tidak. Sarah Alvina, apa yang dimaksudkan dengan irhas? Lupa dah. Hana Sofia, irhas tu apa? Hana Sofia, irhas tu apa? Lupa dah. Masya Allah. Allah. Nizar, apa maksud irhas? Allah. Lepas tu siram badan. Siram badan. Kenapa nak siram badan tu? Baru siram badan. Irhas tu apa? Ya Allah, salli ala Muhammad. Atim, irhas tu apa? Perkara luar biasa yang jadi kepada Nabi sebelum dia
dibangkitkan jadi Nabi. Okey, tengok sini baik-baik anak-anak murid Ustaz. Tengok sini dengar betul-betul. Sekarang ni kita nak belajar berkaitan dengan perkara luar biasa. Awak tengok betul-betul. Luar biasa. So dalam Islam, the extraordinary things happen. All of that things, Mukjizat. semua benda yang perkara luar biasa tu jadi ada kaedah dia, ada sebab dia, ada cara dia. Okey, pertama kita dah belajar perkara luar biasa, kita dah belajar berkaitan dengan mukjizat. Kita dah belajar perkara luar biasa tu dengan mukjizat. Kemudian perkara luar biasa juga sama, iaitu irhas. Okey, kita dah ni Ustaz tulis ni, Ustaz buat revision je ni. Hari ni Ustaz target nak buat revision je. Irhas. Kemudian seterusnya kita dah belajar lepas irhas apa? Mauna. Kaloma. Karomah. Ha? Karomah. Okey, tak apa, tulis karomah. Lepas irhas karomah kita dah belajar. Kemudian kita dah belajar lagi berkaitan dengan Ma'unah. Ini semua perkara luar biasa anak-anak murid Ustaz. Ada pensel tulis. Ada pensel tulis perkara luar biasa Ma'unah. Kemudian kita belajar lagi. Apa lagi perkara luar biasa yang ada? Istidraj. Istidraj. Kemudian perkara luar biasa lagi. Ini tahun lepas dah ajar dah. Apa lagi? Ihana. Yang last kali perkara luar biasa yang kita dah belajar adalah sihir. Tengok baik-baik. Yang last kali yang kita dah belajar adalah sihir. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini semua adalah perkara luar biasa. Cumanya yang membezakan dia adalah apa penerangan dia. Semua ni perkara luar biasa. Kalau perkara biasa kita tak ada panggil, kita panggil dia biasa-biasa je. Ustaz, saya ada perkara luar biasa yang saya cuba tunjukkan. Apa? Saya minum air guna tangan kiri. Dah. Ini semua orang boleh buat, Ustaz. Itu semua orang boleh buat. Itu bukan luar biasa. Itu berdosa. Saya ada satu lagi perkara luar biasa. Itu boleh saya beritahu. Apa? Saya tidur buka mata. Ikan pun tidur buka mata. Nampak? Ustaz, saya ada perkara luar biasa. Tak ada. Semua perkara biasa. Ingat, perkara luar biasa ini hakikat dia semua datang daripada Allah. Semua berlaku atas izin Allah. Bukan atas izin syaitan, bukan atas izin apa. Semuanya atas izin Allah. Sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu tak baik, semuanya datang daripada Allah. Okey. Sekarang, mukjizat. Apa maksud mukjizat? Nurin maksud mukjizat apa? Perkara yang luar biasa yang perkara luar biasa yang Rasul ada dari Allah. Okey, good. Okey, bagus. Okey, siapa nak tolong huraikan lagi? Mukjizat ni macam mana? Ya, bagus Aizat. Okey, sama jawapan dengan Nurin. Ustaz tulis ni. Perkara luar biasa yang terjadi kepada Rasul sahaja. Mukjizat ni terjadi kepada Rasul. Diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah. Untuk apa? Membuktikan kebenaran kerasulan dan Untuk risalahnya. membuktikan kebenaran. Bagus. Awak masih lagi ingat.
Itu adalah mukjizat. Mukjizat ni Allah bagi dekat Rasul saja. Allah tak bagi dekat lain. Okay, clear? Siapa boleh bagi contoh dekat Ustaz? Apa contoh mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Bagus. Al-Quran. Ini tak kisahlah awak nak tulis kat mana, tulis dalam buku teks pun tak apa. Tak kisah, tak ada masalah. Yang penting awak ingat. Okey. Seterusnya, apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat boleh tukar jadi ular. Ya, bagus Aizat ingat lagi. Bercakap dengan Allah. Tongkat bertukar menjadi ular. Bagus. Tongkat dipukul bila laut terbelah. Bagus. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Kena Tidak hangus. dengan api tu. Bagus. Dia tak hangus bila dibakar. Apa mukjizat Nabi Isa? Burung daripada tanah liat. Ya, Boleh dia bercakap. Boleh bawa ya daripada yang mati. God, dia boleh hidupkan orang yang mati dan juga dia ambil burung, dia ambil tanah, dia buat bentuk burung, dia tiup, burung tu hidup. Tapi ingat, semua itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya Irhas. Irhas. Irhas ni pun perkara luar biasa, tetapi apa? Tetapi Terjadi kepada Manusia. manusia. memanglah manusia, mana ada binatang yang dapat. Pada Nabi sebelum dia jadi Nabi. Seseorang sebelum menjadi Rasul. Betul. Sebelum dia nak jadi Rasul, dia ada satu perkara luar biasa yang jadi dekat dia. Itu kita panggil dia sebagai irhas. Ustaz ulang sekali lagi, apa maksud irhas? Irhas ni adalah perkara luar biasa yang terjadi sebelum dia nak jadi Rasul. Dia ada perkara luar biasa yang terjadi dekat dia. Sebagai contoh, siapa boleh bagi contoh dekat Ustaz? Nabi Muhammad bila dia tengah berjalan dekat padang pasir, awan ikut dia. Bagus. Itu salah satu lagi. Nabi Isa bercakap waktu babi. Dia boleh bercakap. Betul, Nabi Isa bercakap pada waktu bayi. Ada lagi tak? Okey, tak apa, tak ada dah. Okey. Seterusnya, karomah. Ustaz Ni Amnah. Apa maksud karomah? Yang awak ingat, karomah ni apa? Amnah ada tak tu? Amnah? Tak ada. Saad, apa maksud karomah? Saya tak ingat Ustaz. Tak ingat. Okey, siapa lagi ingat? Perkara luar biasa yang jadi kepada orang yang soleh. Ya, macam baca buku je tu. Terjadi kepada orang soleh. Ingat, orang yang soleh saja yang akan dapat karomah. Siapa boleh bagi contoh kat Ustaz? Siapa yang boleh bagi contoh dekat Ustaz? Contoh Waktu yang karomah. Nabi Sulaiman tu. Yang Bagus. Ada orang-orang soleh pada waktu zaman Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh bawa istana Ratu Sabah datang ke sini? Siapa mula-mula yang offer diri? Siapa yang mula-mula offer diri? Jin cakap macam mana? dia boleh buat. Dia boleh bawa singgasana sebelum Nabi Sulaiman duduk. Bagus, dia kata dia boleh bawa Nabi singgasana tu sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk dia. Okey, seterusnya apa orang soleh ni kata apa? Orang soleh kata dia boleh buat sebelum sekelip mata. Ya, dia kata dia boleh bawa ni sebelum kamu kedip mata buka tu dah ada dah.
Okey, faham. Bagus. Itu ma'unah. Hana Sofia, apa maksud ma'unah? Hana Sofia, ma'unah? Ya. Ma'unah itu apa? Ma'unah. Hana Sofia, apa maksud ma'unah? Tak ingat dah. Terjadi kepada sesiapa pun. Terjadi kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Pertolongan Allah kepada kita. Sesiapa yang Allah kehendaki. Apa maksud dia? Sebagai contoh, Ustaz pernah cerita dekat awak, ada orang tu accident tapi tak mati. Selamat, betul. Ya, nampak? Itu adalah ma'unah, yang mana Allah selamatkan dia daripada musibah. Ustaz pernah cerita kepada awak sebelum ni. Okey, istidraj. Ustaz tak nak ulang banyak dah. Istidraj, apa maksud istidraj? Nurin, apa maksud istidraj? Istidraj, cepat. Apa maksud istidraj? Istidraj. Lupa. Istidraj. Istidraj ni adalah perkara yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi hanya untuk lagi jauh. Untuk menjauhkan kita daripada Allah. Jauhkan dia daripada Allah. Dengar sini baik-baik. Istidraj ni apa? Allah Ta'ala bagi dia nikmat banyak kepada dia untuk dia jauh lagi daripada Allah. Okey, bagus. Kita tak buat apa yang Allah suruh, tapi Allah bagi juga apa yang kita nak. Saya tak solat pun boleh je kaya. Itu istidraj. Saya tak sembah Allah pun boleh je kaya. Itu istidraj. Sebagai contoh istidraj yang boleh awak ingat, siapa istidraj yang paling besar sekali? Qarun. Bagus. Qarun Firaun, bagus. Ihanah, Rania Kristina, apa maksud ihanah? Ihanah. Cik baca buku tu. Cik baca buku. Tak tahu. Ihanah ni apa? Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ihanah ni apa anak-anak muda Ustaz? Ya, perkara luar biasa yang terjadi kepada orang yang menipu jadi Rasul. Ingat, ihanah ni adalah terjadi kepada orang yang dia mengaku dia jadi Rasul. Dia nak buat magic, tiba-tiba jadi lagi teruk. Siapa ingat cerita tu? Musailamah Kadzab. Musailamah Kadzab nak buat apa? Nak rawat orang buta. Dia sebelah je buta. Dua-dua Sebuah macam-macam dua-dua buta. Ya, dia nak rawat sebelah buta, tiba-tiba dua-dua belah buta. Yang pertama pada muka dekat kan, pertama kesianlah dekat orang tu. Dia nak pergi merawat, tiba-tiba dua-dua mata dia buta. Okey, last kali sihir. Ini sihir ni adalah perkara luar biasa disebabkan meminta pertolongan kepada Syaitan ataupun iblis. Selain daripada Allah. Ya, selain daripada Allah. Dia minta pertolongan. Tolong hantar santau kepada Rania Kristina. Habis. Tolong sakitkan Hana Sofia. Bagi dia muntah darah, muntah keluar paku. Itu semua ada. Okey, faham? Okey, anak-anak murid Ustaz, itu saja untuk hari ini. Ini adalah kita punya revision sebelum kita terus kepada tajuk Tauhid. Okey anak-anak murid Ustaz. Lepas ni Ustaz dah tak ulang dah. Okey. Ustaz ada masa dengan awak setiap hari kecuali hari Selasa. Awak ada masa dengan Ustaz Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. So kalau Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat, Ustaz nak Isnin dengan Rabu adalah Tauhid, Khamis dengan Jumaat adalah Sirah. Minggu depan Isnin dengan Rabu Fiqh, Khamis, Jumaat adalah Akhlak. Okay, I think that's all from me. Tapi dengar betul-betul, awak ada masa untuk berehat, pergi berehat.
rehatkan mata awak, pergi basuh muka, pergilah buat apa yang patut, jangan dah tengok skrin, pergi rehat dulu. Okay? Okay, I think that's all from me. Okay, kita kena bersedia untuk masa-masa yang lebih mencabar lagi lepas ni insya-Allah. Okay? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum. Pergi rehat.